Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk PGBPUSD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini merupakan hari Ahad, jadi selamat bercuti semua. Jadi esok kita akan mula untuk trade balik, trade balik. Jadi marilah kita sama-sama membuat analisa. Bukan sama-sama lah, saya akan buat analisa lah, jangkaan apa yang bakal berlaku pada esok hari, terutamanya lah. Jadi pada hari Jumaat lepas kita melihat GBP/USD nampaknya sudah naik. Dia terbang. Jangkaan kita sebenarnya turun tapi dia terbang. Sekarang ni dia telah pun berada di area BRN 39000. Dan kiranya maksudnya kalau kita lihat dalam keadaan begini, ini menunjukkan dia telah pun breakout di 38 lah. Jadi di sini apa yang kita boleh nampak adalah jelas menunjukkan trend macam sudah berubah naik ke atas lah. Jadi jangkaan kita untuk hari Isnin, iaitu esok hari, kita jangkakan pergerakan naik bakal berlaku lagi lah. Jadi kita akan mencari buy untuk esok hari. Maksudnya kita entry dengan kira mengikut trend lah. Jadi kita ada satu zone di bawah ini, iaitu zone B, di mana zone reversal yang berlaku. Di sini ada satu zone. Jadi ada kemungkinan esok hari kita akan cuba cari buy di area B itu, ataupun ada kemungkinan juga kita akan mencari buy di area A ni. A ni adalah area breakout, area breakout. Di jangkaannya esok ada kemungkinan dia akan membuat retracement dahulu, turun ke bawah untuk menyambung kenaikan ke atas semula lah. Jadi kita adjust kita punya arrow ni. Jadi A sekarang ni berada di atas. Di atas kita ada area 39 dan kita ada satu zone di area sini lah, paling top dekat B ni. B kat sini. Cuma sudah breakout juga zone B ni. Zone B ni sudah pun breakout. Jadi ada kemungkinan dia akan naik lagi tinggi. Naik lagi tinggi di sini untuk reverse lah. Untuk membuat reversal 39 ni pun ada SNR. Jadi mungkin kita boleh sell di 39 dahulu. Di jangkaannya A berada di 39. Dia kelihatannya macam membuat kira ada rejection sedikit di area 39, tapi rejection tu hanya sedikit sajalah. Untuk confirmation turun dia, seeloknya kita menantikan CS engulfing wujud di H1 dahulu kalau kita nak sell lah. Tapi saya jangkakan untuk buy. Kita jangka untuk buy sebab kita nak entry mengikut trend. Di jangkaan B adalah di area sini, iaitu di tempat di breakout di 38769. Kalau kita cari kita punya sharp entry, ada kemungkinan dia sharp entry di sinilah. Kita ada zone di sinilah 38689. Jadi kita boleh buy di situ untuk permulaannya. Dan kita punya ending di sini. Di sini pun ada zone juga. Ini maksudnya situ merupakan kawasan-kawasan untuk kita buy ataupun kita ambil zone di bawah ni, di area B yang saya cakap tadi. Jadi untuk sharp entry mungkin berada di 38351 lah. Di B tadi. B kat bawah, ada kemungkinan B ni kat bawah. Jadi untuk kita sell, seeloknya kita tunggu dulu, tengok macam mana, ada tak pattern engulfing, bearish engulfing dahulu di H1. Kalau ada, kita boleh try untuk sell dahulu. Jadi tapi jangkaan sebenarnya dia nak naik lah. Jadi kita ada zone, mid zone. Kita boleh target untuk first entry TP untuk buy adalah di 395. Ini merupakan dia punya mid zone. Mid zone maksud dia kalau dia breakout 395 ni, maksudnya itu petanda kukuh, menunjukkan bahawa dia hendak menuju ke 14000. Cuma sekarang ni kita punya dari sudut apa yang kita nampak ni, trend sudah mula untuk naik lah.
Jadi possibility untuk sampai 14 tu adalah amat tinggi dan kita punya satu zone yang paling tertinggi adalah di area 42 nanti. Jadi untuk 42 tu mungkin ada lambat sikit lah untuk kita sampai, mungkin memerlukan dalam masa 1 minggu itu pun kalau dia terus naik lah. Cuma sekarang ni lebih baik kita mencari buy, sebabnya kita mengikut trend lah. Entry buy mengikut trend itu pun kalau trend tu bersambung lah. Mudah-mudahan sambung lah Okey, jadi saya rasa itu saja analisa ringkas daripada saya. Jadi untuk kita memahami arah gerakan ni, macam saya menggunakan BRN menggunakan BRN untuk menentukan arah ke mana saya nak trade. Contoh macam sekarang ini dia berada di 39, daripada 38 menuju ke 39 pun nampak reject sikit. Ada kemungkinan juga, maksudnya kalau dia reject 39 tu, kemungkinan besar dia akan menuju ke 38. Jadi kita ada gunakan kita punya mid zone iaitu 38,500 sebagai kita punya mid zone. Mid zone maksud dia mana dia 38,500 dia hilang tak tahu mana pergi. Okey, kita ambil satu lah ambil ke bawah ni. Okey, 38,500 kenapa hilang nanti 38,500 tak masalah. Okey, jadi kita gunakan 38,500 ni sebagai kita punya mid zone. Maksud dia selagi dia tidak dapat melepasi 385 tu, maksudnya trend masih lagi kuat naik ke atas lah. Kalau dia dah dapat breakout 385 tu, maksudnya dia hendak menuju ke 3800. Begitu cara mudah untuk saya menentukan ke mana dia nak pergi sebenarnya. Maksudnya saya gunakan BRN ni sebagai tanda-tanda untuk dia hendak menuju ke sesuatu arah lah. Okey, jadi saya gunakan BRN 39, 38 dan mid zone dia 385 untuk menentukan arah. Biasanya kita tengok juga kalau shadow sahaja yang tertinggal tu, maka tak berapa best lah. Kita kena dia breakout body dia kena breakout body, barulah kita boleh yakin sedikit lah untuk dia berubah arah. Namun kalau kita tarik kita punya trend line pun memang jelas menunjukkan trend sekarang ni untuk buat masa ini untuk TF yang lebih kecil. Kalau TF besar tu memanglah kita boleh nampak dengan jelas bahawa sekarang ni trend rupanya macam hendak menurun jauh lagi. Maksudnya dia boleh turun jauh lagi, cuma kita kena ada kita punya kayu ukur adakah dia akan turun lebih jauh, bagaimana, di mana kayu ukur kita. Jadi macam saya gunakan mid zone 385 tu untuk menentukan bahawa dia sebenarnya sekarang ni kenaikan ni merupakan satu retracement sahaja. Tapi syarat dia kena breakout 38,500. Selagi dia tidak dapat breakout 38,500 tu, maka trend sekarang ni kita boleh anggap sebagai trend, sebagai uptrend lah. Bila uptrend ni, bak kata orang, kalau dah uptrend baik kita mencari buy saja. Daripada indikator yang kita pasang iaitu MA200 pun menunjukkan MA200 pun sudah pun breakout, maka memang sesuai untuk kita cuba buy dahulu. Kita akan cuba buy dahulu ikut trend. Tapi kalau terciduk, maka kita akan tukar sell lah. Depend dengan mid zone tu tadi. Depend dengan mid zone bagi saya lah. Maksudnya kalau dia breakout 385 dan close di bawah 385 tu, itu menunjukkan dia hendak turun sebenarnya. Jadi penurunan kita boleh jangkakan, penurunan awal kita punya target mungkin ke 38,000, dan di area bawah ini nanti kalau dia breakout 37,500, okey, 37,500, maka kita boleh jangkakan penurunan akan diteruskan sampai ke 3700. Kalau anda tengok sekarang ni, contoh pada minggu lepas dia tidak dapat breakout 375
Saya jangkakan dia turun sampai 37 pada minggu lepas, tetapi tidak berlaku, di mana dia membuat rejection di 375. Jadi apabila dia reject tu, jadi jangkaan awal kita dia akan sampai ke 38 dan benar-benar berlaku sampai 38. Bukan sahaja sampai 38, dia breakout lagi 38,500 untuk sampai ke 3900. Okey. Jadi begitu cara penjelasan daripada saya bagaimana saya melihat hala tuju, nak pergi ke mana, bagaimana kita nak jangkakan pergerakan dia lah. Tak semestinya tepat 100%, tapi memang boleh digunakan untuk kita menjangkakan sesuatu gerakan, sesuatu gerakan harga itu, harga itu. Sebenarnya harga itu sendiri adalah satu indikator kepada kita. Dan meja teknikal saya lebih kepada engulfing. Maksudnya kalau wujudnya CS engulfing, itu petanda kukuh bahawa sesuatu gerakan itu bakal berlaku lah. Contohnya macam keadaan sekarang, nak kata dia hendak turun, maka saya tak boleh nak simpulkan dia akan turun sebab belum wujud lagi CS engulfing di H1 sekurang-kurangnya, sebab kita merupakan intraday. Kalau anda tengok di daily jelas menunjukkan bahawa CS telah close sebagai bullish engulfing. Ini petanda kukuh untuk price untuk naik lagi tinggi lah. Sebab itu saya cakap trend berada dalam keadaan menaik. Jadi wujud pula bull engulfing di daily, maka kita boleh yakin dan percaya bahawa sekurang-kurangnya price akan meneruskan kenaikan dia, mungkin dalam masa jangka yang sekejap lah. Sekurang-kurangnya dalam masa sekejap tu dia akan membuat kenaikan lagi. Dan kita ada ngam-ngam kita punya zone engulfing di daily berada di 39,500. Jadi itu merupakan kita punya destinasi target apabila kita buy untuk destinasi pertama lah. Kalau dia breakout 395 tu, maksudnya kemungkinan besar dia akan menuju ke 14000. Jadi CS sekarang ni bermula di 39. GU pun kalau ikut dia punya gerakan dalam 100 pip, maka memang sesuai untuk kita jangkakan dia akan menuju ke 1400. Tinggal kita lagi psikologi bagaimana, adakah kita dapat hold sampai 14. Kalau saya biasanya, kalau saya akan entry pada sebelah pagi ataupun petang. Kalau entry saya dia mengikut hala tuju yang hala tuju trade kita. Contohnya maksudnya kita buy pada minggu depan dan betul-betul dia naik, maka kalau pagi tu dah entry pun dah naik, jadi saya akan cuba hold sampai malam lah. Biasanya malam akan sampai ke destinasi yang dirancang, iaitu mungkin di 14 lah. Kita target dalam 100 pip. Okey, jadi saya rasa banyak info yang telah saya beritahu pada malam ini, banyak ilmu. Semoga anda dapat sedikit apa yang saya cuba bagi tahu pada malam ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat buat anda semua. Saya bukan nak bagi jaminan 100% memang confirm profit, tidak. Cuma ini merupakan jangkaan saya sahaja. Moga bermanfaat, moga anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Moga kita semua beroleh profit dan boleh withdraw. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian daripada CJJ FX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.